Bab 6. Ancaman komunis dan peristiharan darurat. 6.3. Usaha menangani ancaman komunis. Langkah untuk menangani ancaman komunis melalui penguatkuasaan undang-undang darurat, pemerkasaan pasukan keselamatan, pengenalan pendaftaran kebangsaan, selain itu rancangan BRICS, seterusnya tawaran pengampunan. Di samping itu, Kampanye Bulan Rakyat Melawan Penjahat, berikutnya Perintah Berkurung, seterusnya Perang Saraf, dan akhir sekali rundingan baling. Langkah menangani ancaman komunis melalui penguatkuasaan undang-undang darurat, menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa saja yang membantu komunis. Selain itu, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Seterusnya, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk, mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal, antaranya termasuklah AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air Peta, Pemuda Radikal Melayu Peram, PKMM dan Hizbul Muslimin, menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bosmem, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir, dan Khatijah Siddiq. Selain itu, pemerkasaan pasukan keselamatan yaitu polis yang mempunyai cawangan khas, Special Constables SC, polis hutan, polis wanita, Sniper yaitu urang perang, Auxiliary Police AP, tentera mempunyai pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth, dan Sarawak Rangers, dan sukarelawan yang mempunyai Home Guard. Cawangan khas pada bulan Ogos 1950, Guy C. Medok dilantik mengetuai Badan Perisikan. Beliau menubuhkan cawangan khas yaitu Special Branch yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis. Terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang PKM. British juga mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyiannya. Sebagai sebuah badan perisik, cawangan khas ini memberikan sumbangan semasa darurat. Special Constables, pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. Seramai 24.000 orang Special Constables dilatih dan dihantar mengawal ladang dan kawasan Lombong. Mereka menjadi barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis. Polis hutan. Pada asalnya, pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad, dan pada tahun 1951, pasukan ini dinamakan Jungle Squad, serta kemudiannya ditukar kepada Jungle Companies. Seterusnya, pada tahun 1953, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force, yaitu PFF. Pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai pasukan polis hutan. Tugas mereka termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan, dan menjaga kubu, yaitu Jungle Fort. Polis wanita. Polis wanita ditubuhkan pada bulan Ogos 1955. Barbara D. Arwen Ward merupakan pegawai polis wanita yang pertama. Beliau ditugaskan melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Senoi Prague. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933. Senoi Prague dalam bahasa Semai dikenali sebagai urang perang. Mereka ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka lebih dikenali sebagai The Silent Killers. Auxiliary Police. Pada bulan Desember 1948, terdapat seramai 17.000 orang anggota Auxiliary Police di seluruh Persekutuan Tanah Melayu.
Mereka mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Mereka membantu polis menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, anggota AP dijadikan Police Volunteer Reserve. Pasukan Askar Melayu. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933. Tugas pasukan ini membanteras gerila komunis di dalam hutan. Pada masa yang sama, kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu juga diperbesar daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Pasukan ini mencapai prestasi cemerlang dalam usaha memerangi komunis. Mereka bukan sahaja berjaya menumpaskan anggota komunis, malah memusnahkan kubu operasi komunis. Pasukan Askar Commonwealth. Kerajaan membawa masuk askar Commonwealth antaranya dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia, dan Fiji. Pada tahun 1954, terdapat seramai 25.000 orang askar Britain, 10.000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika, dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di Tanah Melayu. Pasukan askar ini turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Sarawak Rangers. Pasukan ini terdiri daripada orang Iban. Mereka mahir dalam selok-belok hutan. Cogan katanya ialah agi hidup agi ngelaban, yang bermaksud selagi hidup selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini. Home Guard. Home Guard ialah pasukan pengawal kampung. Tugas mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Anggotanya diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Pada bulan Julai 1951, terdapat sejumlah 79.000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Mereka juga berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Seterusnya, pengenalan pendaftaran kebangsaan. Di bawah Undang-Undang Darurat, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan untuk mengawal pergerakan penduduk. Langkah ini diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Di bawah peraturan tersebut, setiap lelaki, wanita, dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan kemana-mana sahaja. Berikutnya, rancangan BRICS. Rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, yaitu pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950. Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs pula dilantik menjadi pengarah operasi. Tujuan utama langkah ini adalah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen yang membekalkan makanan, senjata, maklumat, dan obat-obatan kepada PKM. Rancangan BRICS merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Suasana di Kampung Baru. Penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa berpindah dari kampung halaman ke sebuah penempatan baru yang agak asing. Kawasan penempatan semula ini digelar sebagai Kampung Baru yang dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah, dan kemudahan kesehatan. Penempatan ini juga mempunyai kemudahan pusat komuniti dan rumah ibadat. Jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan memperbaiki kemudahan di kampung baru itu. Kampung baru juga dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constables. Langkah seterusnya melalui tawaran pengampunan. Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan setiap hari dan pelbagai poster ditampal di merata-rata tempat. 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan
diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu, dan Tamil. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Di samping itu, kampanye Bulan Rakyat Melawan Penjahat juga diadakan. Pada 22 Desember 1949, Majelis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kampanye Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor termasuklah golongan profesional. Pelaksanaan kampanye tersebut dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Berikutnya, perintah berkurung. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempo tertentu. Misalnya, pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Labis Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerja sama dengan pihak berkuasa untuk membanteras ancaman komunis. Contohnya, pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis selepas kejadian 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang diantar untuk membagi pipe air. Pada 27 Mac 1952, Sir Gerald Temple tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat gerakan komunis kepada kerajaan. Seterusnya ialah Perang Saraf. Antara rancangan yang dilakukan oleh pihak British ialah mengadakan lawatan. Temple mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Beliau melakukan 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estate dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan mengambil masa 2 hari hingga 3 hari. Seterusnya, dengan diiringi oleh istri, beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Istri beliau menubuhkan cawangan palang merah, pandu puteri dan pusat community. Selain itu, melonggarkan syarat kewarganegaraan. Melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya, pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1,2 juta orang Cina dan 180.000 orang India layak menjadi warga negara. Selain itu, mengadakan pilihan raya Majelis Perbandaran Kuala Lumpur. Kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama bertujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Berikutnya menawarkan hadiah wang tunai. Hadiah wang tunai turut ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya, sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng, pemimpin PKM sama ada hidup atau mati, akan diberikan hadiah sebanyak 250.000. Seterusnya, memenangi kepercayaan orang asli. Temple berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Beliau mendirikan 14 kubu yang menyediakan kemudahan barangan, keperluan harian, perubatan, pendidikan, dan perlindungan. Memajukan perkhidmatan penerangan. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya dijadikan medium untuk menimbulkan kesadaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Jabatan ini bertanggung jawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk
dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Pihak British juga memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kerajaan memperkenalkan konsep kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Sehingga tahun 1954, kerajaan mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, dan Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Langkah seterusnya ialah melalui rundingan Baling. Bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggris Baling Kedah. Pertemuan tersebut melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Chin Peng pula menetapkan syarat, yaitu peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut, maka rundingan tersebut menemui kegagalan.